Baik tuan-tuan, di sini kita lihat macam mana yang dikatakan nikah main-main jadi sungguh. Saya bawa contoh. Saya ni bapa kepada 5 anak saya. Okey, 5 anak. Saya ada anak sulung, anak dara. Kat umur dia dalam 6 tahun. Belum cukup umur. Saya bawa dia berjalan dekat Taman Tasik Perdana. Jogging, petang-petang bawa dia berjalan. Jumpa dengan seorang laki-laki. Dia kata, Ustaz ada ceramah ke malam ni? Malam ni saya rehat, bawa anak-anak berjalan. Oh, ini anak ustaz ya? Ya, anak saya. Ini anak ustaz yang keberapa ni? Oh, ini anak sulung saya. Ini umurnya berapa ustaz? 6 tahun. Ustaz ada anak berapa? 5. Setahun seorang. Oh, gitu. Masya Allah. Comel anak ustaz kan? Segak anak ustaz ni. Tengoklah bapaknya. Kan contoh. Kalaulah saya kahwin dengan dia, bagus ustaz kan? Kalau awak nak, saya boleh nikahkan. Sekarang juga saya nikahkan awak dengan anak saya. Biar betul ustaz? Tak ada, saya gurau je. Hukumnya telah terjadi pernikahan laki-laki itu dengan anak saya. Ni tuan-tuan jangan main-main. Ni abang-abang ni nak jadi wali ni, jaga-jaga benda ni boleh jadi ni. Tak faham ustaz? Tak faham, kita mengaji sampai habis. Okey? Baik, kita lihat. Ketahuilah wahai saudaraku. Boleh jadi jatuh talak di dalam bersenda gurau. Boleh jadi terjadinya akad nikah di dalam senda gurau. Dan boleh jadi juga rujuk dengan isteri di dalam main-main bercakap. Cerai boleh terjadi dengan main-main. Nikah boleh terjadi nikah dengan main-main. Rujuk juga boleh terjadi rujuk dengan main-main. Contoh saya buat, senang aja cerai. Nak jadi cerai, tuan-tuan balik kuliah maghrib dari Masjid Ar-Ridwan, tuan-tuan balik. Sampai di rumah pukul 10 malam, isteri buka pintu. Lambat abang malam ni balik. Ustaz Kazim lambat habis. Ya, buatkan kopi. Abang dahaga sangat. Abang ni pantang tengok ya, senang. Asal senang kopi, asal kopi senang. Abang pergilah bancu sendiri. Abang balik tadi, kenapa abang tak singgah di kedai? Abang menyusahkan saya. Ya, kalau kamu tak buat kopi dekat abang sekarang, abang ceraikan kamu talak 1. Uguk-uguk kita pula orang tua ni. Nyampak. Dia pun pergi ke dapur. Suami pun buka TV, tengok bola. Chelsea lawan QPR. Isteri pun sampai. Nah, minum. Abang kata nak kopi. Kenapa kamu bancuh minum? Janji minum. Kopi. Tuan-tuan faham tak yang saya nak cakap ni? Kalau kamu tidak buat kopi sekarang, aku ceraikan kamu talak 1. Isteri pergi buat melo. Apa hukum? Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab tu bapak-bapak, abang-abang, jangan duk gunakan sangat main-main talak ni. Melo lah. Tuan-tuan minum. Kemudian pergi balik, pergi tidur dengan isteri. Apa hukum? Masya Allah, subhanallah. Jaga-jaga tuan-tuan. Okay, dia boleh datang berlaku main-main. Dia kata, terjadinya bercerai dalam main-main ni apa? Dalam kawan-kawan. Kawan-kawan cakap, lepas mancing, lepas main golf, sambil duk minum kopi musang apa semua ni. Duk menyimbang dengan kawan. Kawan dia kata, aku kalau dapat menikah dengan janda kaya, aduh, aku bisnes pun teruk lah sekarang. Kawan dia kata, apa susah mat? Kamu cari perempuan kaya, cari janda pun tak apa. Ambil yang kaya, selesai masalah. Kamu tengok bini dia ni kaya. Bila isteri dia kaya, tengok sahabat kita ni pun kaya. Gelak. Sambil duk minum lepas main golf. Kawan tadi ni, yang isteri dia kaya, dia kata apa?
Lah ni macam ni je. Hampa nak bini kaya senang. Aku cerai bini aku, hampa ambil kaya lah hampa. Mereka pun gelak. Ha. Siapa nak ambil bekal hang? Tak kaya lah. Pakat minum pergi balik rumah. Hukum dia jatuh talak. Aku ceraikan bini aku, hampa pergi ambil dia jadi. Lepas dah hampa ambil. Dah jatuh dah talak tuan-tuan. Pasal apa jatuh saya pula? Ustaz sebut tadi, aku ceraikan bini aku. Bukankah Ustaz ada isteri? Kalaulah saya tak sebut macam itu, tuan-tuan nak faham lagu mana? Kena faham, sekarang ni saya mengajar. Bila mengajar, saya kena bagi contoh. Bukan saya kata isteri saya ceraikan. Bukan. Saya mengajar, tak jatuh. Kalau yang mengajar pun tak boleh, apa tu Ustaz? Tak tahu nak abang lah. Kali ni saya cakap jatuh talak pula. Tak jatuh. Dalam kes ini, dia bukan mengajar orang. Dia bukannya mengajar. Dia sebut. Kamu kalau nak perempuan kaya, nak janda kaya, senang. Aku ceraikan bini aku, ambil lah. Jatuh talaknya. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Bila tuan-tuan sebut perkara yang main-main, hukum dia jatuh. Baik, okey Ustaz. Bila jatuh, apa hukum? Bila dah jatuh talak? Macam tadi dia sebut dalam filem, mereka suami isteri di luar filem. Dalam filem pun dibelakonkan sekali menjadi suami isteri. Pengarah kata skrip kamu ialah ceraikan dia. Maka tuan-tuan pun sebagai pelakon profesional yang kena ikut skrip, PA, aku ceraikan kamu. Ataupun dia tak sebut nama PA, aku ceraikan kamu dalam filem, maka hukum dia jatuh talaknya. Okey, pasal dia sebut aku ceraikan kamu, jatuh talak walaupun mereka hanya berlakon. Okey Ustaz, bila dah jatuh talak macam itu, apa yang perlu dibuat? Kalau talak itu talak raj'i, iaitu talak satu atau talak dua, maka mereka boleh rujuk di dalam iddah. Tetapi kalau talak itu sudah talak yang ketiga, maka mereka tidak boleh rujuk, melainkan isteri tadi kena pergi menikah dengan orang lain, bercerai dengan isteri, dengan suami dia yang baru, habis iddah, baru kena nikah semula dengan suami yang dia ceraikan tadi. Orang Melayu sebut Cina buta. Kalau nak buat Cina buta. Okey. Yang ketiga, dan jikalau mati salah seorang daripada yang talak bergurau dengan tiada sempat rujuk, tidaklah boleh berpusaka-pusaka. Saya ulang balik. Ni penting ni tuan-tuan. Mereka main-main. Okey, mereka main-main. Mat, isteri kamu ke mana, Mat? Aku dah 2 hari tak nampak isteri kamu. Lah, kamu tak tahu ke, Din? Aku dah ceraikan dia. Ha? Kamu ceraikan bini kamu, Mat. Apa salah dia? Tak adalah, saja aku bergurau. Sebenarnya isteri aku balik kampung, mak dia sakit. Oh, rasa nak luruh jantung aku. Ingatkan kamu berdua dah bercerai. Tak adalah, aku sayang kat dia. Buat apa aku cerai? Dia balik kampung, mak dia sakit. Sebenarnya talak dah jatuh. Lepas suami tu jumpa dengan kawan tadi, suami pun naik motor nak balik ke rumah, kereta langgar suami dia, pam, mati tergolek di situ. Isteri pun dapat tahu, isteri pun balik Kuala Lumpur. Abang menangis sebab suami dia meninggal aksiden. Isteri tadi tidak berhak mendapat harta pusaka sebenarnya, sebab mereka belum rujuk sebagai suami isteri.
Tuan-tuan ingat main-main ke benda ni? Tapi ustaz macam mana nak tahu ustaz? Saya duduk di Kedah ustaz. Saya tak tahu yang suami ceraikan saya main-main. Adakah saya salah? Tetap kamu tak dapat. Kamu makan harta yang tak betul. Siapa yang berdosa di sini? Kawan dia, mak. Mak tu yang kena bagi tahu. Mak itu kena bagi tahu. Kak PA, sebelum arwah mati aksiden, dia ada menyembang dengan saya. Dia kata dia bergurau-gurau, dia ceraikan Kak PA. Saya ingatkan betul bercerainya. Rupanya dia main-main. Kak PA balik jaga mak Kak PA. Balik daripada itulah dia aksiden. Sebenarnya Kak PA dah jatuh talak antara arwah dengan Kak PA. Kak PA tak layak mendapat pusaka. Subhanallah tuan-tuan. Bukan main-main ni benda. Sebab tu jangan tuan-tuan suka-suka aja sebut. Hai mat, happy nampak? Biasa orang bujang. Hai, isteri hang mana? Balik kampung. Dia habiskan pantang di kampung. Aku ni macam orang bujang lah. Jaga-jaga tuan-tuan. Macam orang bujang tu kena tanya balik. Apa maksud hang? Dia jatuh kepada lafaz kinayah, kena jaga balik. Apa maksud kamu yang kata kamu ni bujang? Orang laki-laki suka cakap bila dia mengorak satu perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang ke? Awak buta ke? Saya seorang. Tanya-tanya. Boleh berjalan sekali. Kalau tak malu, apa salahnya? Jalanlah pergi makan KFC. Perempuan tertanya dekat laki-laki ni. Saya tanya sikit boleh? Tanya banyak pun tak apa. Tak payah. Nak tanya sikit je. Awak dah kahwin ke belum? Awak ada isteri ke belum? Saya tak pernah kahwin. Okey? You tengok muka I macam muka orang kahwin ke? You tengok perut I ada borot? Jenis pandai dua ayat ni tuan-tuan. I tak pernah kahwin lah. Padahal dia ada isteri. Aku tak pernah kahwin lah. Apa maksud kamu cakap macam itu? Aku bujang lah. Aku belum pernah. Aku tak kahwin lagi lah. Nampak? Yang ni dipanggil lafaz kinayah. Kena tanya dia betul-betul. Apa maksud kamu? Kamu belum pernah kahwin lagi. Maksud saya belum pernah kahwin lagi satu. Tak apa. Yang tu tak jatuh talak. Sebab niat dia ialah lagi seorang. Masya Allah tuan-tuan. Yang ni yang banyak orang. Kahwin-kahwin tapi tak belajar hukum. Kahwin-kahwin tapi tak belajar hukum. Dia main senang je cakap cerai. Walaupun dia main-main, dia boleh membawa kepada perceraian. Dan apabila mereka tinggal bersama-sama dengan tiada dirujuk atau dengan tiada dicina buta dan dikatakan tak apa-apa talak tadi, maka mereka dalam bersenda gurau. Kalau beranak, maka jadilah anak itu anak zina. Kalaulah mereka tak rujuk, padahal talak dah jatuh, anak yang lahir itu ialah anak zina. Jadi tuan-tuan, cubalah tanya pada diri tuan-tuan balik, ada tak benda ni berlaku? Dalam kita nak menyembang dengan kawan, kita main-main. Pernah tak kita main-main, aku dah ceraikan isteri? Pernah tak kita buat syarat pada isteri kita? Ya, kalau ya tak buat kopi, abang nak minum kopi sekarang ni, kalau ya tak buat kopi, abang ceraikan ya. Ya main hantar teh. Ada ke tidak? Jaga-jaga. Okey? Baik, itu yang pertama. Ni cerai jadi sungguh-sungguh walaupun main-main. Dalam filem, nama di luar filem dia ialah Leman. Dalam filem, nama dia ialah Lemon. Nama lain. Isteri dia di luar filem nama dia Asia. Dalam filem nama dia ialah Sally. Sally, aku ceraikan kamu. Disebutnya direct kepada Sally. Walaupun namanya bukan Sally, tetap jatuh. Tetap jatuh. Sebab kadang-kadang kita, tuan-tuan bila ada kes yang bercerai suami isteri, dia tak sebut nama isteri, dia sebut Mama. Papa ceraikan Mama. Nampak tak? Isteri tuan-tuan kita panggil apa? Mama. Suami pula dipanggil apa? Papa. Kita tak panggil suami kita dengan nama.
Kita panggil papa, tengoklah anak. Mama, cuba tengok anak menangis tu mama. Kita panggil mama, hukum dia tak jadi apa-apa. Panggil mama harus, panggil papa harus, dengan niat papa kepada anak, mama kepada anak. Panggil papa, panggil mama, tidak jadi zihar. Jangan takut. Ayah, kenapa ni maknya pun, ayahnya pun, tak jadi zihar. Sebab itu bila dia kata dekat isteri dia, bila dia bergaduh, papa, mama tak suka papa keluar dengan mami Jarum. Mama tak suka. Papa jawab, ini hak papa. Mami Jarum adalah rakan bisnes papa. Mama faham tak? Mama faham, tapi mama tengok papa dengan mami Jarum dah melampau-lampau. Mama, kamu cakap banyak. Ayah papa ceraikan mama sekarang juga. Talak satu. Jatuh. Dia tak sebut nama. Dia sebut mama. Tetap jatuh. Sebab orangnya tertongok di depan itu. Boleh faham? Boleh ya? Okay, bila sebut tentang Cina buta, dia nama dia muhallal. Okay, muhallal, mulhallalahu. Muhallal. Dua benda ni. Yang pertama, Allah laknat pada orang yang jadi Cina buta. Allah laknat. Nabi laknat. Dan Nabi juga melaknat kepada orang yang dicina butakan. Yang mengupah pun dilaknat. Yang isteri tu pun sanggup nak jadi cina buta tu pun dilaknat. Orang yang ambil upah tu pun dilaknat. Tetapi cina buta, hukum dia sah nikah. Sah, bukan tak sah. Contoh, Dolah ceraikan Doli. Doli, aku ceraikan hang, talak 3. Abang, sampai hati abang. Dah, tak ada sampai hati abang dah. Pi lah. Aku dah ceraikan kamu, talak 3. Pi lah. Habis. 2 hari lepas tu, Dolah tadi dah pening. Tak boleh, aku silap ceraikan dia talak 3. Kena pi jumpa balik dengan bekas isteri dia ni. Li, abang minta maaf, abang salah. Sekarang abang nak rujuk dengan kamu, Doli. Doli kata, abang telajak perahu boleh ditarik. Telajak talak 3. Cina buta lah kita, abang. Habis iddah. Maka kita pun cari satu orang laki-laki. Nama dia Mak Topoi. Mak Topoi, kamu nak 2,000? Nak. Kamu menikah dengan janda aku. Aku bagi kamu 2,000. Tapi ingat, selepas kamu kahwin dengan dia, besok kamu kena ceraikan dia. Sebab aku nak balik isteri aku tadi. Okey. 2,000 dapat, seronok pun dapat. Itu nama dia Cina buta. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa bubuh Cina buta? Mana saya tahu. Kenapa tak bubuh Melayu buta? Dah bahasa lama Cina buta. Saya tak tahu. Baik. Sahnya Cina buta itu bila qadi angkat tangan. Jabat tangan dengan Cina buta tadi. Aku nikahkan kamu, Mak bin Leman, dengan PA binti Dolah. Mas kahwin RM40 tunai. Aku terima nikahnya PA binti Dolah. Mas kahwin RM40 tunai. Sah nikah. Sebab apa sah nikah? Dia tak disebut nak cerai besok. Tapi kalau dalam akad nikah itu dia tak sebut nak bercerai, macam akad nikah biasa, hukum dia sah nikah itu. Maka pada malam itu bergelarlah mereka suami isteri. Okey, bekas suami dia kata, Mak, ingat jangan lebih-lebih pula. Bekas suami dia dulu tu pesan pada Cina buta ni, ingat malam ni jangan lebih-lebih pula. Cina buta kata, aku suka aku, dah bini aku. Tuan-tuan, maka mereka hendaklah tidur sekali. Jangan isteri tu pula buat syarat curah merayat. Ni cakap Urdu ni. Bila mak nak pegang tangan dia, lepaskan tangan saya. Tu bahasa Hindu. Nistan dia sebut curah merayat. Okey? Nampak tu?
Subhanallah. Isteri tak bagi. Besok dia ceraikan. Aku ceraikan kamu, 2,000 dapat kat aku. Belum boleh kembali pada suami yang pertama sebab mereka belum melakukan persetubuhan. Cina buta tadi kena melakukan persetubuhan dengan si perempuan itu, baru dikira boleh berkahwin semula dengan suami dia yang bercerai talak 3. Okey ustaz, suami dia yang pertama pesan, mak, hang tidur dengan janda aku tu jangan lebih-lebih. Boleh? Apa syarat tidur dia? Syarat tidurnya ialah hilang helmetnya. Okey? Faham? Oh, maknanya tidur kena pakai helmet ustaz? Bukan. Bukan. Okey. Tuan-tuan ambil ni. Ni nama dia gelas. Tuan-tuan ambil teh uncang. Masukkan uncang dan tarik balik. Maka sah. Walaupun tak sempat berubah warna teh. Boleh faham Cik Kasril? Hangguk-hangguk dia faham tak? Tuan-tuan hanya celup je. Celup balik. Dah dikira selesai dah. Ustaz, walaupun tak keluar apa-apa. Tak keluar apa-apa pun tak apa. Janji hang celup je. Oh, maknanya kita kena bawa teh uncang saya. Astagfirullah. Macam manalah nak bagi faham ni. Sekali lagi saya cerita lebih-lebih, depa kata lucah. Maknanya dia sekadar celup, sekadar mana? Hilang kepala dia ni. Kepala pula dah dia kata. Faham sendirilah. Susah nak cakap. Walaupun tidak keluar air yang melazatkan, tak keluar, tetap sah. Janji hang celup saja dan tarik balik. Aku cerai hang talak 1. Selesai masalah. Habis 3 kali suci, boleh rujuk balik dengan suami dia yang pertama. Tetapi perbuatan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Boleh. Okey ustaz. Sekarang ni dia ceraikan dengan talak 3. Makcik kena cerai dengan suami makcik talak 3 ustaz. Kemudian dia ajak makcik kan buat cina buta, makcik tak nak lah kan, takut Allah laknat. Yang kedua makcik tak suka kan, macam kita ni orang ni boleh celup, orang ni boleh celup, nampak sangat kita ni maruah tak ada ustaz kan. Jadi makcik tak nak lah, yang lepas tu lepas lah. Jadi makcik habis 4 bulan 6 bulan tu makcik janda ustaz. Makcik berkenalan dengan satu Pak Haji, orang masjid, rajin lah datang sembahyang. Jadi makcik pun suka, dia pun suka. Jadi kita orang pun kahwin lah ustaz kan. Tak ada cinta buta. Memang kahwin cinta betul lah. Cinta buta pula. Oh gitu. Jadi 6 bulan makcik dah janda, makcik pun kahwin lah ustaz. Habis tu, bila kahwin ustaz, ingatkan kuat ustaz. Kenapa pula? Macam kain sapara dekat meja kan. Bila angkat jatuh balik. Kan kain sapra dekat meja kopi tu, kopi table tu, kan bila dia terjuntai je, bila kita angkat, jatuh balik. Rupanya tak ada daya dan upaya ustaz. Habis tu makcik kahwin berapa lama? Dekat setahun. Dia tak buat apa ustaz. Oh ya ke? Langsung tak usik. Usik juga tak buat apa. Lepas tu makcik kata kalau macam ni cerai lah. Dia pun cerai lah. Jadi sekarang ni suami makcik yang pertama, yang talak 3 tu nak ambil balik makcik. Jadi isteri dia balik. Makcik fikir-fikir, yelah kita bagi peluang lah kan, second chance kan. Boleh tak ustaz makcik kahwin balik dengan dia yang pertama tadi? Tak boleh makcik. Ustaz, kan makcik dah kahwin dengan Pak Haji tadi yang tak berdaya maju tu. Walaupun makcik dah berkahwin dengan Pak Haji yang tak berdaya maju itu, tetapi makcik tidak melakukan persetubuhan. Makcik belum boleh kahwin dengan suami makcik yang pertama. Oh, itu macam mana? Carilah Pak Haji yang berdaya maju lagi. Dengan cara yang tak berdaya itu. Subhanallah. Jadi pentingnya tuan-tuan benda ini. Baik, habis bab itu. Apakah dosa yang paling besar bagi orang yang menghafaz Quran? Tak tahu lah tuan-tuan. Cuba tengoklah apa yang dia buat. Kalau dia tak buat dosa besar, macam mana nak tahu dosa?
Saya tak tahulah, mungkin maksud soalan ni, dia ni hafiz Quran tapi dia tak ingat. Dia tak mengulang, dia tak mengamalkan apa yang dia hafiz. Yang itu kenalah ulang, kena bagi ingat supaya tidak jatuh kepada dosa. Soalan kedua, kalau isteri yang suruh ceraikan, lepas tu suami tu kata, okeylah abang setuju. Suami tu tak melafazkan kata cerai, minta ustaz jelaskan jatuh atau tidak. Pelajaran ini pelajaran kita bulan 2-3 bulan lepas. Satu isteri kata, abang ceraikan saya sekarang juga. Dia minta, okey abang ceraikan saya sekarang juga. Abang kena ceraikan. Baik, aku setuju. Samalah hukum dia tuan-tuan dengan satu isteri cakap, abang kalau abang jantan ceraikan saya. Baik, kamu nak berapa cakap? Abang ceraikan kamu, berapa kamu nak? Isteri cakap, saya nak 1. Maka hukum dia jatuh 1 talak. Okey, saya ulang balik soalan dia. Abang ceraikan saya. Saya minta abang ceraikan saya sekarang juga. Baik, abang ikut cakap kamu. Maka connection itu ada. Apa connection dia? Yang pertama, bila suami sebut, bila isteri sebut, suami sambut, maka jatuh. Tapi kalau tak bersambut, tak jatuh. Abang, secabar abang, kalau abang anak jantan, abang ceraikan saya talak 1 sekarang juga. Suami start motor, pergi jalan, tak jatuh sebab suami tidak sambut. Yang kedua, tidak jatuh jika ada syarat. Abang ceraikan saya bila mak saya datang, abang ceraikan saya talak 1. Saya nak abang ceraikan dia bila mak saya sampai. Bersyarat macam itu, tidak jatuh. Yang ketiganya ialah, syaratnya ialah, saya katakan tadi, masa yang sekejap. Bila suami cakap, bila isteri cakap, terus dicakap, disambut, maka hukum dia jatuh. Samalah hukum tadi. Kalau suami kata, baik, kalau kamu nak ceraikan sangat, abang ceraikan kamu sekarang. Kamu pilih, kamu nak talak berapa? Cakap, kamu nak talak berapa? Saya nak talak 1 abang. Maka hukum dia jatuh. Tapi kalau suami dia kata, baik, kalau kamu nak sangat cerai, tunggu mak kamu datang. Tak apa, kita tunggu mak kamu. Itu bersyarat. Ataupun kita kata, kamu fikir, kamu nak berapa talak? Fikirlah, aku bagi. Isteri tak sambut. Malam besok baru isteri cakap, ya dah fikir abang, ya nak talak 1 aja. Tak jatuh sebab lama dan lambat tidak bersambut. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang kedua. Pelajaran yang kedua, nikah. Main-main dalam bab nikah. Tadi main-main dalam bab cerai. Sekarang main-main dalam bab nikah. Al-jawab. Bergurau-gurau dengan nikah, menjadi sah nikah, bagaimanakah rupa masalahnya? Ini satu perkara yang pasti diambil ingat sungguh-sungguh. Jangan bersenda gurau dalam bab nikah, seperti yang banyak berlaku di dalam negeri Mesir, iaitu apabila ada satu orang yang mempunyai anak perempuan, maka dia mengeluarkannya di dalam perbualannya yang dia ada anak perempuan. Maka dia pun berkata, sambil bergurau cakap dengan kawan-kawannya, kawan-kawan dia kata, aku nak nikah dengan anak kamu, berilah aku menikah dengan anak kamu. Maka mereka pun ketawa-ketawa, ketawa. Tak apalah, aku nikahkan dia dengan kamu. Maka di dalam ketawa-ketawa tadi, sebenarnya telah jadi akad nikah antara si lelaki dengan anak si perempuan. Baik, syarat dia apa? Syarat dia apa? 1, wali mujbir. Bapa yang cakap macam itu. Kalau mak cakap macam itu, tak jadi. Makcik, ya, makcik ada nak dara, makcik? Ada. Kenapa? Saya nak nikah dengan anak makcik. Boleh makcik? Ambil lah, aku nikahkan sekarang juga. Tak jatuh, sebab makcik bukan wali. 2, Din,
Kamu ada adik, Din? Ada. Yang kamu soal adik aku kenapa? Kalau kamu setuju, boleh tak aku kahwin dengan adik kamu, Din? Ambillah, sekarang juga aku nikahkan. Tak jatuh. Sebab abang bukan wali mujbir. Hukum ini hanya terjadi kepada wali mujbir. Siapa wali mujbir? Bapa. Bapa cakap jadi. Yang kedua, budak tadi belum cukup umur. Anak perempuan tadi belum cukup umur. 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Tapi kalau dah cukup umur, tak terpakai. Sebab dia tertakluk kepada anak perempuan sendiri. Dia ada kuasa. Dia ada setuju atau tak setuju. Tapi anak yang kecil, bapa yang berkuasa penuh atas dia. Umur 8 tahun. Mak, nak ambil anak aku, ambil lah. Aku nikahkan kamu dengan dia. Saya terima pakcik, sah nikah. Tapi tak boleh duduk sekali, tak boleh buat apa lagi, tak boleh apa pun. Tapi hukum suami isteri telah wujud. Sebab dia bapa kepada budak si perempuan tadi. Nama dia wali mujbir. Baik, bila dah terjadi nikah tadi, dalam keadaan main-main telah terjadi nikah, apa hukum? Hukum dia ialah perempuan tadi bila besar tak boleh menikah dengan orang lain. Sebab suami dia yang tadi yang gurau-gurau. Yang kedua, kalau mati si budak perempuan atau mati si laki-laki tadi, masing-masing dapat harta pusaka. Boleh faham? Boleh faham ni? Yang nombor 2 ni. Saya buat contoh. Tadi saya bawa ada contoh ni. Saya ada anak dara. Kecil, 6 tahun. Bawa pergi berjalan. Jumpa dengan kawan-kawan. Hai ustaz, ini anak ustaz ke? Ya, anak saya. Comelnya ustaz, biasa bro. Saya cakap macam itu. Ustaz, kahwinkanlah anak saya dengan ustaz ni. Anak ustaz dengan saya ustaz, bersalahnya. Okey, saya terima. Aku nikahkan kamu dengan dia. Okey ustaz, saya terima ustaz. Sah. 2-3 orang pula duk dengar tu. Sah. Minta maaf ustaz, guraunya ustaz. Saja saya pun takkan nak bagi pada kamu. Aku tu berhak aku bagi. Masing-masing balik ke rumah masing-masing. Anak saya dah jadi isteri dia. Anak saya bila besar tak boleh kahwin dengan orang lain. Anak saya kalau mati, pusaka dia, kalau dia ada harta, si laki-laki tadi dapat. Si laki-laki tadi pula adalah suami pada anak saya. Kalau dia mati, pusaka tu dapat pada anak saya. Ni jaga-jaga. Syarat dia apa? Mesti bapa kandung. Nombor 2, mesti budak itu belum cukup umur. Yang ketiga, dia sebut, dilafaz dan disebut terus. Aku nikahkan budak ni dengan kamu, ambil lah. Saya terima ustaz, sah. Kalau balik rumah baru dia telefon, ustaz, tadi ustaz offer kan? Saya terima lah ustaz. Lambat, ditolak dah. Habis. Tak terpakai. Oh, bapaknya cakap pada anak si laki-laki, Din, ini anak pakcik, namanya Manisa. Din umur 7 tahun, Manisa umur 6 tahun. Pakcik nikahkan Din dengan Manisa. Seorang 7 tahun, seorang 6 tahun. Apa hukum? Sudah, ni jawapan dia bulan depan. Belum sampai lagi. Pernikahan di bawah umur ada dalam bab ni. Ya, kita akan baca bab ni. Sah tak sah? Din umur 7 tahun. Din, pakcik nikahkan kamu dengan anak pakcik. Di sini tuan-tuan ada beberapa syarat. Ya, di antara syaratnya si laki-laki tadi, ya, adakah dia telah cukup umur sampai akal kepada dia ataupun tidak. Tadi yang mula-mula kes yang mula-mula tadi, suaminya adalah orang yang dah sempurna akal, orang yang dah tahu di sini, walaupun isterinya belum cukup umur, tetapi suaminya dah cukup umur, maka terjadilah perkahwinan itu. Disebabkan isterinya belum cukup umur, mereka tidak boleh tinggal sekali. Itu yang dijaganya. Itu beza. Di situ dilapiknya. Walaupun dah jadi suami isteri, tak boleh tinggal sekali, tak boleh bersetubuh dan sebagainya. Sehinggalah dia cukup umur, barulah diserahkan. Berbeza dengan kes yang kedua. Dua-dua belum cukup umur. Bila dua-dua belum cukup umur, taklah terjadi di situ. Sebab yang seorang tidak memahami tanggungjawab, hak dan sebagainya, hukum dan sebagainya, belum lagi terjadi. Baik, pelajaran yang terakhir, rujuk main-main
bagaimana jadinya. Contoh, isteri dia duduk di rumah cekak pinggang, suami dia balik. Abang tahu pukul berapa sekarang? Suami dia pun tengok pukul 10 malam. Abang ke mana? Lambat balik. Abang buat OT. Buat OT ke jumpa Siti? Kamu ni apa? Abang ni buka baju pun belum, letih pun tak hilang lagi, kamu dah beletih. Abang jangan tipu saya, abang. Abang pergi jumpa siapa tadi? Abang OT. Raya Cina dah dekat, nanti banyak kerja tak boleh buat, pejabat tutup, kedai tutup. Abang nak selesaikan sekarang, bila Raya Cina senang. Abang jangan tipu. Ada orang bagi tahu saya, abang keluar dating dengan satu perempuan. Betul tak betul? Perempuan mana pula? Abang semayang dekat pejabat, isyak dekat pejabat, makan belum? Kamu sibuk tanya dating-dating. Abang jangan main-main dengan saya, abang tahu kan sesimpang dengan cuka kan? Banyak cakap lah kamu ni ya. Aku ceraikan kamu, talak satu. Puas hati kamu? Puas hati? Jantan tak guna. Suami pun start kereta belah, duduk di hotel. 2 hari duduk di hotel, tak balik rumah. Suami dia kerja di pejabat. Perempuan tadi, isteri tadi, kawan dia telefon. Ya, ni aku ni, Tun. Kenapa Tun? Aku dengar engkau dah bercerai dengan suami engkau kan? Pasal engkau lah. Engkau cakap laki aku dating dengan orang lain. Sekarang dia dah ceraikan aku bergaduh teruk malam tu, tahu tak? Bila engkau report suami aku berdating. Inilah aku nak cakap pada kamu ya. Sebenarnya laki-laki yang kena nampak hari itu bukan suami kamu. Olah otak kamu. Dah bercerai ni kamu. Aku ingat suami kamu tau. Nampak daripada belakang macam ya. Tapi aku tak perasan sangat tu. Rupanya bukan tau. Aku silap lah. Dah jatuh dah talak satu. Suami yang baik tiba-tiba kena fitnah. Kita minta cerai, suami bagi cerai. Isteri tadi start kereta pergi ke pejabat suami. Pergi ke pejabat suami. Saya nak jumpa dengan Cik Zul. Akak siapa? Saya isterinya. Cik Zul, isteri Cik Zul datang ni, ada kat depan, nak jumpa dengan Cik Zul. Saya dah cerai, saya dah tak ada isteri dah. Saya tak nak jumpa dia. Encik, puan, Cik Zul tak nak jumpa puan. Kenapa tak nak jumpa? Saya isteri dia. Cik Zul kata, puan dah diceraikan dia. Saya nak jumpa dia juga. Kalau dia tak nak jumpa, saya menjerit. Sudah. Saya menjerit kat dia, pejabat ni. Saya tak malu tau. Sudah. Tadi yang kamu gatal minta cerai pasal apa? Puan, saya tak dapat buat apa-apa. Cik Zul tak nak jumpa. Saya menjerit. You cakap dekat Zul, I menjerit. Dia menjerit sungguh. Zul. Kalau cerita panggilan pulau, Zul. Zul. Rujuklah dengan aku, Zul. Maafkan aku, Abang Zul. Abang Zul. Tuan-tuan, ni pejabat kerajaan ni. Ni pejabat ni orang lulu lalang. Semua orang tengok. Yang mana ada handphone semua ambil gambar. Pengawal keselamatan pun pegang dia. Puan, jangan buat kecoh sini puan. Puan, ni pejabat puan. Aku tak kira, aku nak Zul juga. Bos tengok daripada tingkap cermin. Apa hal perempuan ni menjerit-jerit ni? Ini puan, ini isteri Zul. Isteri Zul dah ceraikan dia dah 3 hari dah. Sekarang dia gila talak lah tu. Zul tak nak dah. Panggil Zul. Zul, itu bini kamu ke? Saya dah ceraikan dia tuan. Itu yang dia menjerit buat kecoh di jebat kita tu apa hal? Dia minta rujuk, saya tak nak lah. Saya dah bingit telinga dah. Saya dah hunsi dengan dia. Tuan, saya tak nak tuan. Sekarang macam ni Zul. Kamu kena jaga integriti kita. Kan? Ini pejabat Zul. Kalau menjerit-menjerit macam ni, malu Zul. Sekarang macam ni, kamu turun ke bawah, kamu rujuk dengan dia. Tapi tuan, saya tak nak dengan dia tuan. Aku tahulah kamu tak nak. Aku bukan bodoh. Aku tahulah. Selamatkan dulu pejabat kita. Kamu cakap dekat dia, abang rujuk dengan kamu, dia balik. Selesailah. Tapi saya tak rujuk dengan dia kan. Cakap je lah. Banyak cakap kamu Zul. Zul ni pun bengong. Dia pun turun. Dia kata, ya,
Okey ya. Abang ceraikan ya. Abang rujukkan ya. Abang rujuk dengan ya. Okey? Ya balik dulu ya. Ya balik. Abang balik tau. Ya minta maaf tau. Ya silap. Okey ya. Ya balik dulu. Orang lain pakai tepuk tangan. Ye, selamat tuan-tuan. Balik ke rumah tuan-tuan. Suami tak balik lagi. Isteri ni cari suami dia. Rupanya suami duduk kat hotel. Abang baliklah rumah. Buat apa balik? Bukankah aku dah ceraikan kamu? Abang, kan tadi abang dah rujuk saya kat pejabat. Aku rujuk tadi sebab bos aku suruh main-main saja. Supaya kamu balik rumah, tak menjerit-jerit tololong telalang. Tadi abang rujuk saya, aku main-main sajalah. Aku tak pasal nak rujuk dengan kamu. Pergi balik. Abang dah rujuk saya. Aku main-main. Tak payah main-main. Tuan-tuan dah rujuk dengan dia. Bawa balik dia. Balik ke rumah. Dia jadi isteri dah. Tapi saya main-main ni Ustaz. Kamu dah sebut. Habis cerita. Boleh? Boleh faham? Itulah rujuk main-main. Okey? Baik. Ustaz, bagaimana pula kalau seorang lelaki melafazkan talak di sebelah seorang kawannya yang pekak? Adakah jatuh talak dia tuan-tuan? Pekak badak ke pekak apa? Okey, kalau dia pekak badak tuan-tuan, langsung tak dengar, tutup buku lah. Tapi kalau dia dengar, orang pekak ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita cakap kuat, dia bukan dengar. Dia pekak. Makcik, masuklah. Ya. Duk ya. Masuklah makcik. Tak dengar. Apa? Masuklah. Ya. Makcik, masuklah. Boleh? Terus dia masuk. Kadang-kadang orang pekak ni tuan-tuan, dia kena cakap slow-slow, dia dengar. Kadang-kadang dia buat-buat pekak. Okey, jaga-jaga tuan-tuan. Budak orang ni boleh berlakon, tuan-tuan kena berhati-hati. Saya ada satu pelajar yang tak nak hafal Quran. Dia bila kita suruh baca Quran, dia kata tak reti baca. Innallah lalah kena belajar Iqra. Ba. Dia saja-saja buat tak boleh baca Quran sebab malas hafal Quran. Jadi manusia ni tuan-tuan pandai berlakon. Termasuklah hak pekak tadi. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang dia dengar. Sikit-sikit pun dia dengar. Jatuhlah talak dia itu. Okey, wallahu alam. Ada 3 pelajaran kita yang sini. Ada masalah yang akhir sekali. Main-main dalam bergurau sendah. Baik, kalau ditalak paksa, hukum dia tak jatuh. Dipaksa talak. Okey, letak pistol di kepala dia. Ceraikan bini kamu, tidak aku tembak kamu. Baik, aku ceraikan dia. Tak jatuh. Okey, tak jatuh. Talak macam itu tak jatuh. Yang keduanya, haram memaksa suami mentalakkan isterinya. Okey, haram. Abang, saya dapat tahu abang dah kahwin lagi seorang. Betul? Betul. Abang ceraikan bini abang tu sekarang juga. Saya tak suka bermadu. Haram. Memaksa macam itu haram. Hukum dia. Tak boleh. Jadi paksaan tadi apa dia? Sampai mengancam nyawa dia. Sampai buat benda yang menyusahkan dia. Dan ceraikan dia. Tak bunuh hang. Pukul hang. Maka dia pun terpaksa lah menceraikan. Tak jatuh dia. Sebab mengancam nyawa dia. Yang kedua, siapa-siapa yang memaksa orang untuk menceraikan isterinya. Isteri madunya minta suami dia menceraikan madunya, hukum dia adalah dosa.